Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi pada minggu ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Dan minggu ini Cikgu Farhan yang ajar. Minggu lepas Cikgu Cho yang ajar. Dan minggu ni Cikgu Farhan yang ajar. Okey, kita buat bersilang-silang lah supaya kamu lebih dapat input yang banyak, sebab kita buat pengirian cikgu kan, supaya Cikgu Cho mungkin ajar lain, Cikgu Farhan mungkin ajar benda lain, jadi supaya kamu dapat info yang lebih. Okay baik, sekarang ni minggu ni Cikgu Farhan yang ajar. Okay, dan Cikgu Farhan kita akan belajar lah, semua murid lelaki dan juga murid perempuan. Dan kita akan belajar daripada buku teks yang kamu telah dapat. Okay, macam cikgu lebih suka kita belajar menggunakan buku teks supaya kita tak pergi jauh ke tempat lain dan kita fokus kepada tajuk yang ingin kita belajar lah. Okey baik, sekarang ini bagi subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Pendidikan jasmani kita query dulu, siapa yang belajar dengan Cikgu Farhan kita tangguhkan dulu. PJ nanti kita akan belajar di sekolah apabila sekolah dah dibuka. Dan sekarang ni kita fokus kepada pendidikan kesihatan dulu. Sebab pendidikan kesihatan ini dia banyak teori ataupun dia banyak input yang kita boleh baca saja. Untuk pendidikan jasmani dia lebih kepada aktiviti fizikal yang kamu kena buat. Dan kita pergilah kepada pendidikan kesihatan sekarang ini. Kalau boleh kamu masing-masing keluarkan buku teks kamu pendidikan kesihatan tahun 5. Okey. Untuk sekarang ni kita campur lelaki dan juga perempuan. Okay, kita campur lelaki dan juga perempuan sebab kita belajar secara online. Nanti bila di sekolah nanti kita akan pisahkan kembali. Tengok keadaan, kalau ada SOP yang kita kena ikut, murid tak boleh bergerak dan sebagainya, mungkin cikgu akan ambil 2 kelas lah. Cikgu Cho akan ambil 2 kelas. Tapi kalau SOP mengizinkan, maka cikgu akan ambil semua murid lelaki dan Cikgu Cho akan ambil semua murid perempuan. Kenapa kita pisahkan antara murid lelaki dan juga murid perempuan? Sebabnya dalam tajuk pendidikan kesihatan ni ada bahagian-bahagian yang sensitif lah, yang berkaitan dengan fizikal dan sebagainya, lelaki dan juga perempuan, bahagian sulit dan sebagainya. Sebab itu kita pisahkan supaya benda ini jadi lebih beradab lah, ataupun lebih terjaga lah. Takkanlah cikgu nak cerita tentang fizikal perempuan kepada murid perempuan dan sebagainya. Cikgu rasa kalau kita buat macam tu, tak kena lah. Ataupun cikgu perempuan nak cerita tentang fizikal lelaki, nanti kamu akan jadi macam fikir lain pula. Jadi kalau dari sudut agama pun kita kena jaga perbatasan kita. Sebab kamu sendiri pun dah sedang menuju ke alam remaja, semakin akil balik. Maksudnya dosa, pahala kamu tanggung sendiri bagi yang Muslim. Dan bagi murid yang bukan Islam, mereka akan mula ke alam remaja. Bila alam remaja, kita tak sama dengan zaman kanak-kanak. Ada batasan diri, kita ada maruah diri. Tak kira apa agama sekalipun, India ke Melayu ke Cina ke, kita ada maruah diri yang kita perlu jaga. Kan, kamu nak ke kamu nanti kahwin dengan orang yang dah pegang-pegang dan sebagainya kan? Semua orang ada prinsip macam tu. Kita nak yang terbaik. Kita nak jadi suami isteri kita nanti terbaik. Jadi kamulah kena jaga diri kamu sendiri. Tak kira apa agama sekalipun. Okay. Dan sekarang ni kita pergi kepada buku teks, muka surat. Okay. Buku teks pendidikan kesihatan kamu keluarkan. Okay, ni sekarang cikgu ajar semua murid lelaki, murid perempuan, murid yang beragama Islam, murid yang bukan beragama Islam dan sebagainya. Jadi cikgu kena berbicara secara umum saja. Okay, cikgu tak nak pergi pada satu pihak. Okey baik, sekarang ni kalau kamu tengok buku teks kamu, muka surat 1, iaitu kita akan membincangkan tentang permata hatiku. Okey, muka surat 1, unit 1 kita akan membincangkan permata hatiku. Dan kalau kamu selak kepada muka surat 2, muka surat 3, dia ada bahagian yang sistem reproduktif perempuan dan juga sistem reproduktif lelaki. Okay, kamu tengok dalam buku tu, cikgu tak boleh nak ajar kamu sekarang lah bahagian ni. Cikgu terus terang, cikgu tak boleh nak ajar bahagian ni sebab cikgu ajar lelaki dengan perempuan sekarang.
Jadi tajuk yang ini untuk unit 1 ni cikgu akan tangguhkan tajuk ni, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Nanti bila di sekolah nanti kita akan berbicara. Sebab bagi cikgu, untuk tajuk ni cikgu kena cerita kat kamu secara tertutup dari dalam kelas. Okay, supaya kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya. Sekarang ni cikgu rakam secara online, semua orang boleh tengok. Orang daripada luar sekolah dan sebagainya dia boleh tengok. Dan cikgu tak nak nanti bila cikgu berbicara tentang hal ini, orang salah faham. Ingat cikgu ajar benda yang lucah dan sebagainya, kita tak nak. Jadi cikgu nak benda tajuk yang ni kita cakap dalam kelas, kan? Kita kena belajar, lelaki perempuan kena belajar. Dan apabila kita belajar tajuk ni, kita bukanlah nak cerita tentang benda lucah dan sebagainya, tapi sebagai satu pendidikan untuk diri kamu lah, supaya kamu tahu, kan? Kamu tahu benda ni adalah benda yang sensitif, bukan sebarangan. Jadi bila kamu tahu, kamu akan jaga diri kamu dengan lebih elok dan lebih baik lah. Okay? Jadi kita tajuk muka surat 1, muka surat 2 ni kita tangguhkan. Muka surat 3 kita tangguhkan, muka surat 4 kita tangguhkan, muka surat 5 kita tangguhkan, muka surat 6 kita tangguhkan. Kita terus pergi kepada muka surat 7. Okay? Unit 1 tu kita tangguhkan, bukanlah kita tak belajar terus, tapi nanti di sekolah ni cikgu akan ajar. So ada benda yang sensitif, cikgu ingat cikgu kena cakap pada murid lelaki saja. Dan mungkin cikgu Cho dia akan cakap pada murid perempuan lah. Okay, sekarang kita pergi kepada unit 2. Okay, unit 2 ni kita boleh belajar sebab dia adalah umum, iaitu tajuk dia sayangi diri, hiasi peribadi. Pertama sekali, apabila kita jadi manusia ni, kita kena sayang diri kita sendiri. Okay? Apa-apa hal dulu, kita kena fikir diri kita dulu. Kita kena selamatkan diri kita dulu. Kita kena sayang diri kita dulu. Kita kena hias diri kita dahulu. Orang lain lantak, kan? Orang lain kita tak perlu nak ambil tahu sangat, sebab itu dia punya tanggungjawab diri dia masing-masing. Apa yang perlu kita buat ialah kita perlu perhatikan diri kita dulu. Okay? Kita akan masuk tajuk ni, nanti cikgu akan bincangkan kenapa kita kena sayangi diri, kenapa kena ada hiasan dan sebagainya. Okay? Okay, kita tengok unit 2, kita baca sama-sama. Kamu tengok buku teks kamu, cikgu tengok buku teks cikgu. Kita tengok Melia dan ibunya sedang membeli belah di sebuah pasar raya. Ini cerita tentang murid perempuan lah ni. Melia berhasrat untuk membeli pakaian baharu dan sedikit kelengkapan untuk menyertai perkhemahan badan beruniform yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi Melia ni dia tengah shopping dengan mak dia. Untuk dia berhasrat untuk membeli pakaian baharu dan sedikit kelengkapan lah untuk menyertai perkhemahan. Kalau kamu pergi perkhemahan, kamu kena ada barang-barang yang kamu perlu bawa. Kamu tak boleh pergi macam tu saja. Okay, banyak kelengkapan diri kamu kena bawa dan sebagainya. Jangan terlupa berwangi dan sebagainya. Okay, seterusnya kita tengok lagi, sambung balik petikan tu. Lihat situasi di bawah. Pada pendapat kamu, mengapakah Melia ingin kelihatan bersih dan kemas semasa perkhemahan? Jadi timbul persoalan kat sini. Kenapa Melia ni waktu perkhemahan dia nak kelihatan bersih dan kemas sepanjang waktu perkhemahan? Kenapa? Persoalan. Kamu jawab sendiri. Sebab kita tak belajar secara direct Sebab cikgu buat video ni, cikgu rakam siap-siap. Kenapa cikgu tak buat ajar secara terus secara online? Sebab tahun lepas cikgu dah buat dah mengajar secara online ni, dan dia timbul banyak masalah. Satu masalah yang pertama, murid tak ramai. Murid dalam 10 orang je yang boleh online. Mungkin sebab masalah gadget dan sebagainya, masalah internet kan. Jadi 10 orang saja. Kemudian yang kedua ialah internet terputus-putus. Macam cikgu tengah mengajar ni, tiba-tiba internet terputus. Jadi terus pembelajaran tu terus terganggu dan terbantut. Jadi apa yang cikgu buat pada tahun ini ialah kita rakam siap-siap. Bila kita rakam, nanti semua murid dia boleh tengok, kan. Mungkin pagi dia tak boleh online, dia boleh online petang. Jadi petang dia boleh tengok video yang cikgu rakam ni. Kemudian malam dia boleh online, dia boleh tengok malam. Itu tujuan cikgu rakam, supaya semua orang boleh tengok video yang cikgu rakam ni. Tetapi masalahnya di sini, cikgu tak boleh berinteraksi secara terus dengan kamu, kan. Kalau kamu mungkin ada timbul persoalan, kamu nak tanya, kamu tak boleh tanya pasal cikgu dah rakam. Tapi kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya kepada cikgu dalam WhatsApp lah, kalau benda tu penting. Jangan tanya benda yang tak penting. Kalau memang kamu rasa benda ni penting, aku kena tanya. Kalau tak faham, ni jadi masalah, kamu WhatsApp cikgu, tanya. Okay, tak ada masalah yang tu. Tapi kalau soalan macam cikgu dah makan,
cikgu dah mandi, cikgu pergi mana, yang tu cikgu tak layan sebab itu tak penting. Kadang-kadang murid ni dia mesej cikgu, dia mesej benda-benda yang tak penting. Cikgu selalu mesej-mesej yang tak penting cikgu tak layan. Melainkan kalau betul-betul penting, cikgu rasa cikgu perlu balas, cikgu balas. Okay, tentang sekolah jangan tanya kat cikgu. Okay, tentang sekolah, kelas bila, apa benda buku teks, borang, jangan tanya cikgu. Itu kamu kena tanya kepada guru kelas. Tanya cikgu berkaitan dengan subjek yang cikgu ajar saja. Okay. Okey, seterusnya, pada pendapat kamu, mengapakah Melia kelihatan bersih keadaan kemas semasa perkhemahan? Tu persoalan dia. Kalau macam cikgu sendiri, cikgu senantiasa kat mana-mana pun cikgu cuba untuk kelihatan kemas dan bersih. Walaupun pada waktu malam cikgu keluar dan sebagainya, kalau boleh cikgu sentiasa kelihatan kemas dan bersih. Kadang-kadang sikat rambut dan sebagainya. Cikgu selalu sikat rambut kat mana-mana. Malam kadang-kadang, contoh kalau cikgu buat video kan, video malam dalam YouTube kan, kamu tengok, kamu mungkin tahu cikgu buat video kat YouTube pun cikgu sikat rambut. Walaupun dah pukul 1 malam, 2 malam, pasal kita nak kelihatan kemas apabila kita melakukan rakaman. Okay, kita bersambung pada petikan tersebut, muka surat 7. Okay, Melia ni tanya kepada ibu dia, ibu, saya mahu sentiasa kemas dan bersih semasa perkhemahan nanti. Jadi, saya perlu beli kelengkapan yang secukupnya. Dia cakap kat mak dia. Okay? Nak sertai perkhemahan, dia kena ada kelengkapan yang cukup lah. Sebab selalunya bila perkhemahan ni, kita akan buat aktiviti. Dan kadang-kadang bila kita buat aktiviti tu, aktiviti lasak kita buat, badan kita berpeluh dan sebagainya, busuk dan sebagainya, kena lumpur lah, apalah kalau hujan lah kan. Jadi kena pastikan pakaian yang cukup dan juga alatan kamu, kebersihan diri kamu tu cukup lah. Kemudian mak dia cakap, baiklah Melia, mari ibu lihat senarai barang yang kamu perlukan. Okay, kita tengok kat bawah tu, yang ada pensel tu, okay, senarai semak. Sebenarnya bila kamu nak pergi perkhemahan apa-apa, kamu mesti buat senarai semak supaya tidak ada benda yang tertinggal. Sebab bila kamu pergi perkhemahan, ada barang yang tertinggal, jadi benda ni akan menyusahkan diri kamu semasa perkhemahan nanti. Contohnya kamu tak buat senarai semak, tiba-tiba seluar kamu tertinggal kat rumah. Kamu nak pergi perkhemahan ni, dah bawa beg semua siap-siap apa semua kan, kamu tak buat senarai, kamu bawa je. Sampai dekat tapak perkhemahan, seluar tak ada. Kamu nak pakai seluar apa? Cuba kamu fikir, kan? Dan sampai-sampai baju tak ada, kan? Ini sikit sebanyak akan mengganggu kamu punya perjalanan perkhemahan itu nanti. Ataupun bawa baju selai saja, macam mana? Kena basah apa semua, kena lumpur, takkan tak pakai baju kan? Tambah lelaki ke perempuan ke. Sebab tu bila kita nak pergi ke perkhemahan, kita nak pergi percutian, nak pergi mana-mana, sebaik-baiknya kita buat senarai semak barang apa yang perlu kita bawa. Bila kita dah letak dalam beg, kita tanda, okay dah, kan? Itu perkara asas untuk kamu pergi perkhemahan. Okay, kita tengok senarai semak yang disediakan, iaitu nombor 1, baju t-shirt. Pentinglah baju t-shirt ni. Kamu nak pergi perkhemahan nanti, cikgu tak pasti tahun ni ada ke tak perkhemahan. Tahun lepas tak silap tak ada perkhemahan, dibatalkan. Walaupun sepatutnya ada, tapi sebabkan COVID-19 kita tak buat perkhemahan. Tahun ni pun tak pasti, tak nampak mungkin tak buat kot. Sebab perkhemahan ni adalah satu perkara aktiviti yang sangat menarik lah bagi murid-murid sekolah rendah. Sebab ini adalah pengalaman pertama kamu kebiasaannya. Bagi murid sekolah rendah, apabila kamu pergi perkhemahan, ianya adalah pengalaman pertama kamu pergi perkhemahan. Bila masuk sekolah menengah nanti, dia dah banyak perkhemahan. Cikgu sendiri pun perkhemahan pertama yang cikgu sertai adalah masa tahun 6 lah, selepas UPSR. Kita orang buat perkhemahan. Dan itu adalah pengalaman pertama, dan pengalaman pertama itulah yang cikgu paling ingat sekali apa yang berlaku sepanjang tempoh perkhemahan tersebut. Dan bila masuk sekolah menengah, cikgu sertai banyak perkhemahan. Dalam setahun 2-3 sebab cikgu sangat aktif dalam unit uniform. Kemudian dah tak apa ingat sangat kejadian-kejadian yang sekolah menengah, banyak yang dah tak ingat. Tapi untuk tahun 6 yang awal perkhemahan tu, memang cikgu ingat apa yang berlaku. Okay, cikgu tak nak cerita kat sini lah. Kalau cerita kat sini, nanti video ni jadi panjang. Okay, seterusnya seluar sukan. Seluar sukan penting lah untuk kamu melakukan aktiviti fizikal sepanjang perkhemahan. Okay, seterusnya pakaian dalam. Okay, pakaian dalam ni lelaki, inilah seluar dalam. Perempuan dia punya pakaian dalam dia lah. Okay, jangan tertinggal lah. Tapi masalah bila perkhemahan, selalu bila cikgu jadi urus setia,
murid ni dia suka tinggal pakaian dalam dia bila dah habis perkhemahan. Bila pergi kat bilik air, dia yang tergantung-gantung dan sebagainya. Bila tanya siapa punya ni pakaian dalam ni, semua korang tak mengaku. Mungkin hantu punya kot. Dia orang bila habis perkhemahan, dia orang tinggal dia tuala lah, baju lah, jumpa dalam bilik air. Benda ni biasa perkhemahan. Kadang-kadang bila tanya, seorang pun tak mengaku. Dan akhirnya terpaksa buang lah. Kan ada baju dalam, semua boros gigi lah, apa semua tinggal. Masa pergi, dia buat senarai, dia buat checklist, dia bawa. Bila balik, dia tak buat senarai, dia tinggal semua. Yang kena kutip, orang yang urus setia murid-murid lain dan sebagainya, kan, pekerja dan sebagainya. Benda ni satu perkara yang tak bagus lah. Kalau boleh, apa yang kita bawa pergi ke tempat perkhemahan, hutan ke apa ke, kita bawa balik. Walaupun benda tu sampah, kan. Jangan amalkan bila kita bawa sesuatu benda, kita tinggal. Bila kita bawa sesuatu benda, kita tinggal. Jangan. Kalau boleh, amalkan benda yang kita bawa, kita jangan tinggal lah, kita bawa balik sekali. Okay. Okay, baik. Sekarang ni kita pergi kepada seterusnya, iaitu yang ni perempuan dia ada tuala wanita lah. Okay, yang ni budak perempuan mungkin tahulah, cikgu tak nak ulas. Kemudian alatan mandi kena bawa, mesti wajib. Kemudian seterusnya tuala. Okay, kain tuala mesti bawa. Okay, kain tuala mesti bawa. Siapa tak bawa tuala, dia nak lap pakai apa kan. Tapi kadang-kadang cikgu ada juga kes macam tertinggal tuala. Waktu cikgu pergi bawa budak sukan ke apa ke, kalau memang dah tertinggal sangat, memang emergency, cikgu lap pakai baju lah. Kita ada baju t-shirt lebih kan, kita lap-lap, kita gantung. Dan tak boleh nak buat apa, kita terpaksa lah. Seterusnya telekung. Okay, perempuan pastikan kalau yang Muslim, dia bawa telekung lah untuk dia bersolat dan sebagainya. Okay, seterusnya. Okay, muka surat 8. Okay, ni Melia ni sebelum dia pergi perkhemahan. Itu yang penting lah. Sekarang ni kita cerita tentang ni dulu. Nanti baru kita masuk muka surat 8 ni. Cikgu ingat kita pergi pada minggu hadapan lah. Okay, Melia ni tadi dia nak pergi perkhemahan, dia beli barang. Lepas tu nanti muka surat 8 ni dia dah pergi kat tempat perkhemahan. Dan ada cerita lah di tempat perkhemahan tersebut. Nanti kita masuk pada minggu hadapan, boleh? Tapi minggu hadapan Cikgu Cho yang akan ajar kembali. Cikgu akan minggu satu lagi. Okay, boleh? Semua? Jadi dekat sini apa yang kamu perlu buat ialah cikgu ingat buat masa ni tak ada lagi yang kamu perlu salin. Kamu dengar je video cikgu selesai. Nanti kamu masuk dalam link yang cikgu bagi, kamu tagging kehadiran kamu, tulis nama penuh, kelas apa dan sebagainya. Nanti cikgu buat soalan sikit berkaitan dengan muka surat 7 ni. Nanti kamu isi dan sebagainya. Isi soalan tu sedikit sebab cikgu nak tahu kamu tengok tak video yang cikgu ajar ni. Lepas tu nanti kamu hantar. Itu adalah kehadiran kamu. Sekarang ni kalau cikgu nak suruh kamu salin, sekarang tak ada apa yang perlu nak salin. Sebab ini tentang perkara asas yang perlu ada dalam diri kamu, kan? Benda salin ni selalu maklumat ataupun info. Tapi sekarang ni ini saja kita cerita tentang pengalaman. Cikgu ingat sekarang dah 18 minit, 19 minit, 20 minit kan. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja untuk pelajaran kita pada minggu ini. Mudah saja. Nanti kita akan sambung muka surat 8 pada minggu hadapan. Okay? Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Bye.